pakcik ni, ya, pakcik pernah berhadapan situasi ni, tapi bukanlah secara langsung. Dia berlaku dekat social media, dekat ruangan Facebook Live yang bincang pasal kes COVID. Pakcik perasan ada dua pihak yang jadi tumpuan. Dua-dua saling berbalah kata, saling menini jari tentang siapa yang jadi punca dalam penyebaran COVID-19 kat Malaysia ni. Kemudian pakcik rasa macam nak balas komen tu untuk pertahankan bahasa pakcik lah. Tapi Alhamdulillah pakcik sedap dengan membalas komen tersebut. Pakcik ibarat curah minyak dalam api yang sedang marak. Bagus untuk berasa bangga dengan bangsa sendiri ni, tapi janganlah berlebihan sampai nak jatuhkan bangsa lain. Natijahnya dalam setiap perkara hidup ni, kita kenalah bersederhana. Walau dalam apa pun, melibatkan agama ataupun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya semasa kecil sehinggalah sekarang, saya kerap mendengar bahawa bangsa kita Melayu jangan sampai ditindas oleh bangsa asing, merujuk kepada bangsa Cina. Jangan sampai bumi dipijak oleh orang asing. Dan banyak lagi kenyataan sedemikian. Saya sering tertanya, mengapakah seringkali naratif bangsa Melayu akan tertindas hanya dikaitkan dengan penindasan daripada bangsa Cina? Jarang-jarang saya mendengar Melayu akan ditindas oleh bangsa India dan lain-lain. Hal ini sedemikian kerana Cina adalah kaum kedua terbesar di Malaysia. Dan ditambah lagi wujud jurang pendapatan yang besar antara kaum Bumi Putra dan kaum Cina. Pakcik minta kebenaran lah, pakcik jawab dalam puisi sikit. Bila sampai di penghujung tahun, kebencian itu masih tinggal. Ketika bersalaman di keceriaan lebaran, bukankah segala dengki masih bersemayam? Akankah segala permusuhan tetap rapat tersimpan? Kemana hakikat tahunan engkau selewengkan? Akankah silaturahim lebaran hanya kepura-puraan? Segala benci masih dipelihara, segala amarah tak nyaman di dalam dada. Kita berjabat tangan tapi hati kita tak penuh kedengkian. Kita bertegur sapa tapi caci maki hanya istirahat dari media. Mungkinkah etnosentrisme jadi virus penyerang jiwa? Usir segala kebaikan, hanya tunduk pada nafsu keserakahan. Sia-sia kita berpura kerana Tuhan pasti mencatatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada tahun-tahun yang akan mendatang, seperti 20 tahun yang akan datang, saya berharap budaya atau ethnocentrism tidak akan lagi wujud di dalam hati kalangan kanak-kanak yang akan dilahirkan di masa depan. Mereka harus bersatu padu dan berdamai supaya Malaysia menjadi lebih maju dan makmur. Bibah. Ya, combi. Dengar. Ha. Aku dah cakap kan dengan kau? Apa aku cakap? Aku kata kita ni tak boleh kawan dengan orang lain. Yang kau degil sangat pergi kawan dengan mereka tu. Kenapa bawon? Alah, pening. Alah, pening. Tapi combi, kita ni kan hidup dalam satu negara Malaysia. Dalam negara Malaysia ni kita ada banyak ni. Kita ada Melayu, Cina, India dan berbagai lagi etnik yang lain. Takkanlah aku nak kawan dengan kau seorang je combi. Penat hidup aku kalau kawan dengan kau combi. Hari-hari tengok muka kau. Balik-balik kau. Balik-balik combi. Bibah. Kita ni tak sama dengan diorang, Bibah. Kita ni lain. Kau tak boleh anggap macam tu, Bibah. Ini yang orang katakan ethnocentrisme tu, combi. Kau tahu tak ethnocentrisme tu apa? Ethnocentrisme tu macam kau lah. Sekarang ni kau nak kata aku lah yang salah. Sepatutnya kita ni hidup dalam perpaduan. Bukannya pentingkan kaum sendiri, pentingkan diri sendiri. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri ni. Tak boleh. Sebab kita ni bercampur, patutnya harmoni. Alamak, selama ni apa yang aku fikir salah lah. Itulah combi, lain kali bila aku cakap tu dengar ini kau tak habis. Kita. Sebab itulah aku nak kawan dengan Shin tu. Supaya kita ni dapat bergaul dengan semua orang untuk elakkan ethnocentrisme. Faham? Apalah. Aku pun dah dapat pengajaran. Lain kali aku tak buatlah macam ni. Kita tu untuk Malaysia. Satu. Ini dua. Satu. Terima kasih, Bibah.
Aku sayang kau. Sayang kau, Combi. Tun, kau nak pilih siapa untuk kita punya pemimpin daerah yang baru, Tun? Oi Mila, kau boleh tanya pula aku nak pilih siapa. Mestilah Tuan Kasim. Ha? Tuan Kasim? Tuan Kasim dari Berek 12 tu, kau okey tak, Tun? Ha? Yelah, kau dah kenapa Mila, oi? Terkejut sangat dengan aku cakap nak pilih Tuan Kasim. Kenapa kau nak pilih dia, Tun? Oi, aku rasa Mr. Cheng lagi sesuai. Hoi Mila. Kau jangan nak macam-macam pilih Mr. Cheng Kita kau orang Melayu. Pilihlah orang Melayu yang nak pimpin daerah kita ni. Tambahan pula, Kasim tu sama kaum, sama bangsa, sama budaya, sama etnik dengan kita. Kau jangan nak buat-buat lupa bangsa kita ni bangsa paling bagus dan paling power sekali. Tun, kita ni dah kawan 20 tahun tau. Daripada kita ada anak satu lagi. Sekarang anak aku yang sulung tu dah umur 40. Baru aku tahu pemikiran kau macam ni, Tun. Aku kecewa dengan kau, Tun. Apa yang tak kena dengan pemikiran aku ni, Mila? Aku lagi tak faham dengan kau ni yang nak pilih Mr. Cheng tu. Dah lah bangsa lain. Kau nak pilih Tuan Kasim tu. Sebab apa? Sama bangsa dengan kita. Sama budaya. Sama kaum. Kau tahu tak apa manifesto Tuan Kasim yang kau nak sangat dia jadi pemimpin daerah tu hanya sebab dia sama bangsa dengan kita? Apa pula aku tak tahu? Mestilah aku tahu. Tuan Kasim nak buat program poco-poco kan? Sangat bagus. Aku setuju. Program poco-poco ni bagus untuk kesihatan. Lagi-lagi untuk orang yang berumur macam kita ni. Kau Mila, sedar-sedarlah sikit kita ni dah berumur. Habis tu kau rasa daerah kita perlukan program macam tu. Kau tahu tak apa manifesto Mr. Cheng? Mr. Cheng nak buat program gotong royong. Program anti lepak untuk anak-anak muda. Banyak faedahnya, Tun. Kalau aku nak hurai satu-satu dekat kau, sehari pun tak habis, tahu tak, Tun? Betul juga. Tapi Mila, Mr. Cheng tu tak sama bangsa dengan kita. Aku tak boleh, Mila. Aku nak bangsa Melayu juga yang pimpin daerah kita ni, Mila. Tun, tak baiklah macam tu, Tun. Kita tak boleh fikir, tak boleh anggap yang bangsa kita ni bangsa yang paling bagus, bangsa yang paling agung, paling power. Dah nama pun kita duduk Malaysia kan, Tun. Negara kita ni terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai etnik. Sebab itulah kita kena saling menerima. Kita kena saling memahami antara satu sama lain. Sebab, Tun, setiap kaum, setiap etnik dan semua ni ada kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Setiap ni ada ciri-ciri keunikannya tersendiri. Kau sedar tak, Tun? Ya Allah, Mila, kenapa baru hari ni kau nak educatekan aku, Mila? Bila aku fikir balik, ada betulnya apa yang kau cakap tu, Mila. Aku tak sangka selama ni aku buat anggapan sebegitu rupa. Tak apalah, Tun. Janji lepas ni kau tak buat dah. Kau tak fikir dah macam tu. Tak apalah, Mila. Aku janji aku akan berubah. Terima kasih, Mila. Aku tu hutang budi dengan kau. Datanglah rumah aku makan kuih nanti, Mila, ya. Mana Eugene ni? Memang tak nak angkat ke phone ni? Nak pandemik ni. Dah lah lama tak jumpa. Orang nak video call pun tak nak angkat. Ayah, maaflah saya tak lambat. Tadi internet problem tu. Akhirnya. Angkat pun phone tu. Ingatkan dah buang telefon tu. Kan dah minta maaf, tak perlulah sindia-sindia. Awak apa khabar? Keluarga macam mana? Sihat ke? Dah lama kan kita tak berjumpa kerana keluarga larang kita berkawan. Mereka masih tak suka kita berkawan ke? Saya sihat je. Cuma banyak kerja yang perlu disiapkan. Keluarga saya. Macam tu lah. Mereka masih tak suka kita berkawan sebab perbezaan bangsa kita. Tapi kita kan satu Malaysia. Takkan sebab perbezaan bangsa kita tak boleh berkawan. Pemikiran seperti itu tak sepatutnya wujud. Memang betul. Keluarga saya anggap bahawa orang Melayu itu semua pemalas. Jadi mereka tidak mahu saya berkawan dengan awak kerana mereka khawatir saya akan terpengaruh. Keluarga saya pula anggap orang Cina tu kedekut. Ni bukan ethnocentrism dah. Ethnocentrisme? Apa tu? Okey. Ethnocentrisme ini pandangan atau sikap yang percaya bahawa etnik dia lebih hebat daripada etnik lain. Wow, saya tak pernah tahu pun pasal ethnocentrisme ni. Terima kasih ya bagi pengetahuan baru hari ni. Saya rasa nak tahu lagi lah pasal ethnocentrisme ni. Boleh tak terangkan antara salah satu faktor yang menyebabkan ethnocentrisme ni? Boleh? Faktor perdana bagi ethnocentrism ini adalah komunikasi. Contohnya ibu bapa saya yang tidak akan memahami pemikiran ibu bapa anda kerana mereka cakap bahasa yang berbeza.
Bahasa Melayu ibu bapa saya ni memang tak fasih kerana mereka hanya gunakan bahasa Cina dalam perbualan harian dan sedikitlah bahasa Inggeris semasa kerja. Ni bukan salah mereka pun. Kan artikel 152 Perlembagaan Persekutuan dah tentukan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi orang hanya guna pada majlis formal je, tak pun pada masa tertentu. Nak-nak orang yang bukan Melayu. Yang itulah masalah komuniti ini. Orang yang tidak berbahasa Melayu tidak akan berkomunikasi dengan komuniti yang berbahasa Melayu. Ini menyebabkan tahap perbahasan seseorang itu akan semakin rendah. Akibatnya kedua-dua kumpulan etnik ini tidak akan terpolarisasikan. Bukan ni kekitaran jahat yang kerap disebutkan tu. Memang betul. Jadi kitaran ini perlu dihentikan dengan menggalakkan rakyat Malaysia tanpa mengira etnik untuk belajar dan menguasai bahasa Melayu. Jadi, awak dah faham ke pasal ethnocentrism ni? Mestilah dah. Awak terangkan dengan sangat mendalam kot. Nasib baik faham. Selalunya kepala awak tu kena ketul dulu baru boleh faham. Dah lah, jom putus kawan. Gurau sikit je. Penat sentam. Jom jumpalah selepas habis PKPB ni. Nanti bolehkah saya terangkan lagi pasal ethnocentrism ni? Menarik kan isu ni? Sangat menarik. Ethnocentrisme ni dah mencelik mata saya betapa seriusnya isu ni. Nanti jomlah pergi kafe yang baru buka tu. Bolehlah saya dengar lagi pasal isu ni. Nak harap jumpa kat kelas. Memang taklah kalau pandemik ni masih terus menular. Yalah, semoga pandemik ni cepatlah berakhir supaya kita boleh hadir ke kelas seperti biasa. Tak perlulah susah-susah kalau nak hadir kelas sekiranya ada masalah internet. Ini tak, kalau internet lambat, memang tak dengarlah apa yang Miss Farah cakap tu. Saya pun harap macam tu. Okeylah Eugene, saya masih ada kerja yang perlu disiapkan ni. Nanti kita berborak lagi ya. Boleh? Jadi jumpa lagi lah. Bye-bye. Bye.